Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Dalam video ini, kita nak belajar standard kandungan 3.2 haba tindak balas. Perubahan haba iaitu Q bermaksud haba yang diserap ataupun dibebaskan dalam tindak balas kimia. Haba tindak balas iaitu delta H ialah perubahan haba apabila 1 mol bahan bertindak balas atau perubahan haba apabila 1 mol hasil tindak balas terbentuk. Jadi, haba tindak balas iaitu delta H ialah berapa banyak kuantiti haba yang diserap ataupun dibebaskan bagi setiap 1 mol bahan atau hasil dalam tindak balas kimia. Nilai haba tindak balas iaitu delta H dapat ditentukan melalui eksperimen dengan menentukan perubahan suhu semasa sesuatu tindak balas berlaku. Nilai perubahan suhu yang diperoleh digunakan untuk menghitung haba tindak balas. Terdapat 4 jenis haba tindak balas iaitu haba pemendakan, haba penyesaran, haba peneutralan dan juga haba pembakaran. Di dalam video ini, kita nak belajar apa itu haba pemendakan. Kebanyakan tindak balas kimia yang dijalankan untuk menentukan haba tindak balas adalah melibatkan larutan aqueous. Oleh itu, beberapa anggapan perlu dibuat semasa membuat pengiraan haba tindak balas. Yang pertama, ketumpatan semua larutan aqueous adalah bersamaan dengan ketumpatan air, iaitu 1 gram per sentimeter padu. Ini bermaksud 1 cm padu larutan aqueous mempunyai jisim 1 gram. 2 cm padu larutan aqueous mempunyai jisim 2 gram. X cm padu larutan aqueous mempunyai jisim X gram. Ya? Ataupun kita boleh tulis 1 cm padu itu bersamaan dengan 1 gram. Ya? 2 cm padu bersamaan 2 gram. X cm padu bersamaan dengan X gram. Yang kedua, muatan haba tentu semua larutan aqueous adalah bersamaan dengan muatan haba tentu air, iaitu 4.2 Joule per gram per darjah Celsius. Muatan haba tentu ialah kuantiti tenaga haba yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 gram bahan sebanyak 1 darjah Celsius. Unitnya ialah Joule per gram per darjah Celsius. Muatan haba tentu bagi air ialah 4.2 Joule per gram per darjah Celsius. Ini bermaksud sebanyak 4.2 Joule tenaga haba diperlukan untuk menaikkan suhu 1 gram air sebanyak 1 darjah Celsius. Yang ketiga, tiada kehilangan haba ke persekitaran atau penyerapan haba dari persekitaran. Ini bermaksud kuantiti haba yang dibebaskan semasa tindak balas eksotermik adalah bersamaan dengan kuantiti haba yang diserap oleh larutan. Iaitu dengan kata mudahnya, semua haba yang dibebaskan semasa tindak balas eksotermik akan diserap oleh larutan. Tiada haba yang tidak akan diserap ataupun terbebas ke tempat lain. Itu maksudnya. Okay, yang kedua, kuantiti haba yang diserap semasa tindak balas endotermik adalah bersamaan dengan kuantiti haba yang hilang dari larutan. Okey, berapa banyak haba yang diserap semasa tindak balas endotermik adalah sama dengan berapa banyak yang haba yang hilang dari larutan. Ya. Okey, anggapan yang keempat adalah semasa membuat pengiraan haba tindak balas, tiada haba diserap oleh radas eksperimen. Baik, standard pembelajaran 3.2.1 menentukan haba pemendakan melalui aktiviti. Tindak balas pemendakan ialah tindak balas penguraian ganda 2 yang berlaku dalam larutan aqueous dengan pembentukan suatu hasil tindak balas pepejal yang tak terlarutkan yang dipanggil mendakan. Tindak balas pemendakan digunakan untuk penyediaan garam tak terlarutkan, di mana 2 jenis garam terlarutkan dicampur untuk menghasilkan garam tak terlarutkan. Kita dah belajar semasa tingkatan 4, bab 6, asid, base dan juga garam.
di mana dua jenis garam yang larut akan dicampurkan, dia akan menghasilkan satu garam yang tak larut dan juga satu garam yang larut. Okay, awak boleh imbas kembali video ini yang telah saya buat, di mana yang berwarna biru adalah garam yang larut, manakala yang di luar ini adalah garam yang tak larut. Sebagai contoh, kita ada garam natrium sulfat, iaitu garam yang larut. Kita campurkan dengan garam barium klorida, iaitu garam larut, akan menghasilkan garam yang tak larut, iaitu garam barium sulfat, dan juga garam yang larut, iaitu natrium klorida. Jadi, garam yang tak larut ini adalah mendakan, dalam bentuk pepejal. Okey, mendakan barium sulfat adalah dia berwarna putih. Perubahan haba yang berlaku semasa tindak balas pemendakan dinamakan sebagai haba pemendakan. Haba pemendakan ialah perubahan haba apabila 1 mol mendakan terbentuk daripada ion-ionnya di dalam larutan aqueous. Berikut adalah persamaan termokimia pembentukan mendakan barium sulfat. Kita ada ion barium, tambahkan dengan ion sulfat, akan menghasilkan mendakan barium sulfat, di mana nilai delta H-nya, iaitu nilai haba pemendakannya, ialah negatif 42 kJ per mol. Berdasarkan persamaan termokimia ini, 42 kJ haba telah dibebaskan apabila 1 mol mendakan barium sulfat terbentuk. Oleh itu, haba pemendakan barium sulfat ialah negatif 42 kJ per mol. Maksud haba pemendakan dalam persamaan ini ialah haba yang dibebaskan apabila 1 mol barium sulfat termendap dari larutan aqueous yang mengandungi ion barium dan juga ion sulfat. Kuantiti haba itu bernilai 42 kJ per mol. Baik, sekarang kita nak belajar bagaimana kita nak mengira nilai haba pemendakan. Formula untuk menghitung nilai haba tindak balas ialah delta H sama dengan Q per N, di mana delta H ialah haba tindak balas. Unitnya adalah kilojoule per mol. Q pula adalah perubahan haba dalam unit kilojoule, di mana kita tahu 1 kilojoule bersamaan dengan 1000 joule. N ialah bilangan mol bahan atau bilangan mol hasil tindak balas. Unitnya adalah mol. Manakala untuk mencari Q, iaitu perubahan haba, kita sudah belajar dalam video sebelum ini. Baik, kita nak lihat contoh 1. 100 cm padu, larutan plumbum 2 nitrat 1.0 mol per desimeter padu dicampurkan dengan 100 cm padu, larutan natrium sulfat 1.0 mol per desimeter padu. Suhu campuran tindak balas meningkat daripada 30 darjah Celsius kepada 33 darjah Celsius. Hitungkan haba pemendakan plumbum 2 sulfat. Baik, soalan nak tanya apa? Soalan suruh cari haba pemendakan. Jadi, formula untuk mencari haba pemendakan ialah delta H sama dengan Q per N, di mana delta H adalah haba tindak balas dalam unit kilojoule per mol. Q ialah perubahan haba dalam unit kilojoule, di mana 1 kilojoule bersamaan dengan 1000 joule. N ialah bilangan mol bahan ataupun hasil dalam unit mol. Jadi langkah pertama, kita perlu cari nilai Q dahulu, iaitu perubahan haba. Okey, kita dah belajar macam mana nak cari nilai Q. Formulanya adalah Q sama dengan MC theta, di mana Q adalah perubahan haba, unitnya dalam joule. M adalah jisim larutan, unit dalam gram, di mana 1 cm padu larutan bersamaan dengan 1 gram. C ialah muatan haba tentu larutan, nilainya adalah 4.2 joule per gram per darjah Celsius. Theta ialah perubahan suhu larutan, iaitu darjah Celsius, di mana formula untuk mencari perubahan suhu ialah
sama ada suhu akhir tolak dengan suhu awal jika suhu akhir lebih tinggi ataupun suhu awal tolak dengan suhu akhir jika suhu awal lebih tinggi. Jadi baik, apakah nilai M? M adalah jisim larutan. Jadi kita tambahkan jisim kedua larutan ini 100 cm padu kita tambahkan dengan 100 cm padu. Unitnya kita tukar kepada gram. Jadi jisim adalah 200 gram. Nilai C pula adalah 4.2 Joule per gram per darjah Celsius. Manakala nilai theta ialah 33 tolak 30. Suhu yang tinggi tolak suhu yang rendah. 33 tolak 30. Kita dapat 3 darjah Celsius. Kemudian kita gantikan nilai M, nilai C dan juga nilai theta ke dalam persamaan ini. Kita tekanlah kalkulator, maka kita dapat nilai Q bersamaan dengan 2520 Joule. Okey, di sini kita dapat unit Joule terlebih dahulu. Kenapa kita dapat unit Joule? Okey, kita boleh potong G dengan G negatif 1 ni kita boleh potong Kemudian darjah Celsius negatif 1 dengan darjah Celsius ni pun kita boleh potong Maka tinggallah unitnya adalah Joule. Kemudian baru kita tukar 1 kilojoule bersamaan dengan 1000 Joule. Jadi 2520 Joule bersamaan dengan 2.52 kilojoule. Okey. Baik, jadi nilai Q kita dah dapat. Sekarang kita nak cari pula nilai N. Jadi, nilai Q dah dapat, kita nak cari nilai N. Maka kita pergi kepada langkah kedua, cari N, iaitu bilangan mol mendakan plumbum 2 sulfat yang terhasil daripada campuran 100 cm padu larutan plumbum 2 nitrat 1.0 mol per desimeter padu dan 100 cm padu larutan natrium sulfat 1.0 mol per desimeter padu. Okey, kita nak cari berapakah bilangan mol mendakan yang terhasil. Okey, caranya adalah kita tuliskan persamaan kimia. Kita ada larutan plumbum 2 nitrat, tambahkan dengan larutan natrium sulfat akan menghasilkan mendakan plumbum 2 sulfat dan juga larutan natrium nitrat. Awak kena tahu macam mana nak tulis persamaan kimia. Okey, jadi ini adalah ion-ion dia, di mana ion plumbum 2 dia akan bergabung dengan ion sulfat untuk membentuk mendakan plumbum 2 sulfat, manakala ion natrium dia akan bergabung dengan ion nitrat untuk membentuk larutan natrium nitrat. Okey, kemudian kita seimbangkan. Persamaan kimia ni mesti seimbang Kita seimbangkan, kita tulis 2 di sini. Okey, seterusnya kita tulis persamaan ion mendakan. Ini adalah mendakan. Jadi persamaan ionnya adalah ion plumbum 2 tambahkan dengan ion sulfat akan dapat mendakan plumbum 2 sulfat. Baik, daripada persamaan ion ini kita tahu bilangan mol setiap ion. Okey, kita ada 1 mol ion plumbum bertindak balas dengan 1 mol ion sulfat. Hasilnya adalah 1 mol mendakan plumbum 2 sulfat. Okey, seterusnya kita perlu hitung bilangan mol dari larutan yang digunakan. Okey, kita akan kira berapakah bilangan mol daripada isi padu dan juga kepekatan larutan yang digunakan. Okey, jadi isi padu larutan plumbum 2 nitrat adalah 100 cm padu, manakala kepekatan yang digunakan adalah 1.0 mol per desimeter padu. Jadi kita dah belajar untuk mencari bilangan mol, formulanya adalah mV per 1000, di mana N adalah bilangan mol, M adalah kemolaran larutan ataupun kepekatan, manakala V adalah isi padu larutan dalam sentimeter padu. Jadi, kita masukkan nilai ini ke dalam formula ini, maka kita dapatlah bilangan mol ialah 0.1 mol. Okey, begitu juga untuk ion sulfat ini, kita perlu hitung berapakah bilangan mol yang digunakan. Okay, isi padu larutan yang digunakan adalah 100 cm padu. Kepekatan dia adalah 1.0. Maka bilangan molnya formulanya adalah M darab V per 1000.
Kita tekan kalkulator, kita dapatlah bilangan mol bersamaan dengan 0.1 mol. Okey ya. Ini bermaksud ya, dalam tindak balas ini sebanyak 0.1 mol ion plumbum 2 digunakan, sebanyak 0.1 mol ion sulfat digunakan. Jadi berapakah bilangan mol mendakan plumbum 2 sulfat yang terhasil? Okey ya. Daripada persamaan ion yang di atas ini ya, 1 mol ion plumbum 2 bertindak balas dengan 1 mol ion sulfat, dia akan menghasilkan 1 mol mendakan plumbum 2 sulfat. Jadi, secara perbandingan, cuba buat perbandingan. 0.1 mol ion plumbum 2, dia akan bertindak balas dengan 0.1 mol ion sulfat untuk menghasilkan 0.1 mol mendakan plumbum 2 sulfat. Kita guna kaedah perbandingan 1 mol bersamaan dengan 0.1 mol ya. Jadi bilangan mol mendakan plumbum 2 sulfat kita dah dapat, maka kita gantikanlah N tu di sini. Sebab nilai N adalah bilangan mol bahan ataupun hasil tindak balas. Jadi sekarang hasilnya adalah 0.1 mol. Jadi kita gantikan N di sini. Okey. Maka kita dapatlah nilai delta H nanti ya. Okey, jadi nilai Q kita dah tahu, nilai N kita dah tahu, maka langkah ketiga, bolehlah kita hitung nilai haba tindak balas, iaitu delta H. Ya, formulanya adalah Q per N, jadi kita gantikan nilai Q, kita gantikan nilai N, kita tekan kalkulator, dapatlah nilai delta H sama dengan 25.2 kJ per mol. Okey, dalam tindak balas ini, suhu campuran tindak balas meningkat daripada 30 darjah Celsius kepada 33 darjah Celsius. Ini bermakna haba telah dibebaskan ke larutan. Nilai delta H perlu diletakkan tanda negatif untuk menunjukkan haba telah dibebaskan. Ya. Jadi kita perlu letak tanda negatif pada delta H ini kerana haba telah dibebaskan, ya, suhu telah meningkat. Maka, haba pemendakan, iaitu haba tindak balas bagi plumbum 2 sulfat ialah delta H sama dengan negatif 25.2 kJ per mol. Okey, selesai. Faham ya? Baik, persamaan termokimia. Okey, ini adalah persamaan termokimia bagi pembentukan mendakan plumbum 2 sulfat. Ini adalah nilai delta H-nya. Okey. Kemudian gambar rajah aras tenaga macam mana kita nak lukis. Okey. Ini delta H tu negatif. Negatif bermaksud graf dia turun. Jadi kita lukis dahulu aras tenaga, paksi tenaganya. Kemudian kita lukislah graf menurun macam ni. Di mana di sini adalah bahan tindak balas, di sini adalah hasil tindak balas, dan di sini adalah nilai delta H. Ya. Maksud haba pemendakan dalam persamaan ini ialah haba yang dibebaskan apabila 1 mol plumbum 2 sulfat termendap daripada larutan aqueous yang mengandungi ion plumbum 2 dan ion sulfat. Kuantiti haba itu bernilai 25.2 kJ per mol. Boleh ya? Okey. Baik, kita nak lihat contoh 2. 50 cm padu larutan argentum nitrat 1.0 mol per desimeter padu dicampurkan kepada 50 cm padu larutan natrium kromat 6 0.5 mol per desimeter padu dalam sebuah cawan polistrina. Keputusan eksperimen ditunjukkan di bawah. Hitungkan haba pemendakan argentum kromat 6. Okey, suhu awal larutan argentum nitrat ialah 31 darjah Celsius. Suhu awal larutan natrium kromat 6 ialah 30 darjah Celsius, manakala suhu maksimum larutan campuran adalah 32 darjah Celsius. Baik, soalan nak cari haba pemendakan. Ingat lagi tak apakah formula haba pemendakan? Okey, ini adalah formula bagi mencari haba pemendakan, iaitu delta H sama dengan Q per N.
di mana delta H adalah haba tindak balas, Q adalah perubahan haba, N adalah bilangan mol bahan ataupun hasil tindak balas. Okey, jadi langkah pertama kita perlu cari dahulu nilai Q, iaitu perubahan haba. Okey, ini adalah formula dia, sama saja Q sama dengan MC theta, di mana nilai M adalah jisim larutan dalam gram. Jadi kita tambahkan jisim kedua larutan, iaitu 50 cm padu. Kita tambahkan dengan 50 cm padu, kita dapat 100 gram. Jisim larutan dalam gram. Kemudian nilai C adalah 4.2 Joule per gram per darjah Celsius. Okey. Kemudian nilai theta. Berapakah nilai theta? Okey. Kalau perhatikan, terdapat dua suhu awal. Okey, kalau ada dua suhu awal, kita perlu kira suhu purata. Maksudnya kita tambahlah kedua-dua suhu awal ni 31, kita tambahkan dengan 30, kita bahagikan dengan 2. Maka kita dapat suhu awal 30.5 darjah Celsius. Kemudian untuk mencari nilai theta, suhu tertinggi mesti tolak dengan suhu yang terendah. Maksudnya suhu maksimum ni kita tolakkan dengan suhu purata awal ni. 32 kita tolakkan dengan 30.5. Maka kita dapat nilai theta bersamaan dengan 1.5 darjah Celsius. Okay, nilai M dah dapat, nilai C dah dapat, nilai theta dah dapat. Kita gantikan ke dalam formula ini. Tekanlah kalkulator, kita dapatlah nilai Q bersama dengan 630 Joule. Ingat, di sini dapat Joule dahulu. Kenapa dapat Joule? Ini sebabnya. Kita potong ni kan, kita dapat Joule dahulu. Okay, kemudian kita tukar. 1 kilojoule bersamaan dengan 1000 Joule. Jadi 630 Joule bersamaan dengan 0.63 Joule. Okey. Jadi nilai Q dah dapat. Yang tak dapat lagi adalah nilai N. Jadi langkah berikutnya kita nak cari nilai N. Nilai Q dah dapat, nak cari nilai N. Okey, langkah kedua, cari nilai N, iaitu bilangan mol mendakan argentum kromat 6 yang terhasil daripada campuran 50 cm padu larutan argentum nitrat 1.0 mol per desimeter padu dan 50 cm padu larutan natrium kromat 6 0.5 mol per desimeter padu. Okey, langkah pertama kita tulis dahulu persamaan kimia. Kita ada larutan argentum nitrat tambahkan dengan larutan natrium kromat 6, hasilnya adalah mendakan. Mendakan argentum kromat 6 dan juga hasil yang satu lagi adalah larutan natrium nitrat. Baik, ini adalah ion-ion dia. Ion argentum dia akan bergabung dengan ion kromat 6 untuk membentuk mendakan argentum kromat 6. Manakala ion natrium dia akan bergabung dengan ion nitrat untuk membentuk larutan natrium nitrat. Kemudian pastikan persamaan kimia ini seimbang. Okey. Seterusnya, daripada persamaan kimia kita akan tulis persamaan ion mendakan. Jadi yang warna ungu ni adalah persamaan ion mendakan. Okey, 2 ion argentum. 2 ni kena tulis Jangan tak tulis pula, salah nanti 2 ion argentum bergabung bertindak balas dengan 1 ion kromat 6 akan menghasilkan mendakan argentum kromat 6. Baik, daripada persamaan ion ini kita tahu kita boleh dapat bilangan mol, iaitu kita ada 2 mol 2 mol ion argentum bertindak balas dengan 1 mol ion kromat 6, hasilnya adalah 1 mol mendakan argentum kromat 6. Okey. Kemudian kita perlu kira bilangan mol dari larutan yang digunakan. Ini adalah bilangan mol daripada persamaan. Sekarang langkah berikutnya kita perlu kira berapakah bilangan mol daripada larutan yang digunakan ini. Okey, jadi untuk ion argentum, isi padu larutan yang digunakan adalah 50 cm padu. Kepekatan dia adalah 1.0. Jadi kita tahu formula untuk mencari bilangan mol adalah mV per 1000. Kita masukkan ke dalam formula, maka kita dapatlah bilangan molnya adalah 0.05. Begitu juga untuk ion kromat 6. Kita perlu hitung berapakah bilangan molnya.
Isi padu yang digunakan 50 cm padu, kepekatan 0.5 mol per desimeter padu. Jadi, bilangan molnya adalah 0.5 darab 50 bahagi 1000. Kita dapatlah 0.025 mol. Okey. Jadi, ini bermaksud sebanyak 0.05 mol larutan argentum nitrat yang digunakan, 0.025 mol larutan natrium kromat 6 yang digunakan. Jadi berapakah hasil mendakan ini? Cuba awak buat perbandingan. Dia menghasilkan 1 mol. 1 mol mendakan argentum kromat 6. Jadi berapakah bilangan mol yang terhasil? Okey, bilangan molnya adalah daripada persamaan ion 2 mol ion argentum bertindak balas dengan 1 mol ion kromat 6 bagi menghasilkan 1 mol mendakan argentum kromat 6. Maka secara perbandingan 0.05 mol ion argentum bertindak balas dengan 0.025 mol ion kromat 6, dia akan menghasilkan 0.025 mol mendakan argentum kromat 6. Kenapa dapat 0.025 mol? Sebab dekat sini awak tengok 1 mol dia menghasilkan 1 mol bersamaan dengan 0.025. Jadi sini pun samalah, 1 mol bersamaan dengan 0.025. Kita gunakan konsep perbandingan. Jadi nilai N kita dah dapat. Seterusnya kita boleh ganti dekat sini. Sebab N di sini adalah bilangan mol hasil dia. Hasil dia adalah mendakan, iaitu 0.025 mol. Jadi kita boleh cari nilai delta H. Baik. Nilai Q dah dapat, nilai N dah dapat. Maka langkah ketiga, hitung nilai haba tindak balas, iaitu delta H. Jadi kita gantikan nilai Q, kita gantikan nilai N, tekanlah kalkulator, maka delta H adalah 25.2 kJ per mol. Okay, dalam tindak balas ini, suhu campuran tindak balas meningkat daripada 30.5 darjah Celsius kepada 32 darjah Celsius. Ini bermakna haba telah dibebaskan ke larutan. Maka nilai delta H perlu diletakkan tanda negatif untuk menunjukkan haba telah dibebaskan. Jadi untuk delta H ini kita kena letak tanda negatif kerana suhu meningkat bermaksud haba telah dibebaskan. Maka haba pemendakan iaitu haba tindak balas bagi argentum kromat 6 ialah delta H sama dengan negatif 25.2 kJ per mol. Okay. Jadi persamaan termokimia tindak balas ini adalah persamaan termokimia dan ada nilai delta H. Kemudian gambar rajah aras tenaga macam mana kita nak lukis. Kita tengok nilai delta H. Okay, nilai delta H ni negatif bermaksud graf turun. Okay, kita lukis dahulu paksi tenaga. Kemudian kita lukislah graf yang menurun. Ini adalah bahan tindak balas. Ini adalah hasil tindak balas. Ini adalah nilai delta H. Okay. Maksud haba pemendakan dalam persamaan ini ialah haba yang dibebaskan apabila 1 mol argentum kromat 6 termendap dari larutan aqueous yang mengandungi ion argentum dan ion kromat 6. Kuantiti haba itu bernilai 25.2 kJ per mol. Okey. Baik, sila buat latihan di dalam buku kerja muka surat 138. Dan muka surat 133 iaitu haba pemendakan sahaja. Okey, seterusnya contoh 3. Persamaan yang berikut menunjukkan tindak balas pembentukan mendakan argentum klorida. Okay, kita ada persamaan termokimia pembentukan mendakan argentum klorida di mana nilai delta H-nya adalah negatif 65.5 kJ per mol. Jika 20 cm padu larutan argentum nitrat 0.5 mol per desimeter padu dicampurkan kepada 20 cm padu larutan kalium klorida 0.5 mol per desimeter padu,
hitungkan perubahan suhu campuran. Okey, dalam soalan ini dia nak tanya perubahan suhu. Perubahan suhu itu adalah theta. Okey, kita nak cari berapakah nilai theta. Baik. Jadi dalam soalan ini diberi nilai delta H. Jadi kita tahu formula untuk mencari delta H adalah Q per N. Ya. Delta H adalah 65.5. Okey, bila kita masukkan nilai di sini, jangan tulis negatif. Sebab tanda negatif, dia hanya menunjukkan yang haba itu dibebaskan. Ya. Jadi di sini awak B akan menjadi positif. Baik. Maksudnya, kita tak tahu nilai Q, kita tak tahu nilai N kan? Jadi, langkah pertama, kita cari dahulu nilai Q, iaitu perubahan haba. Okay, seperti biasa, formulanya adalah MC theta. Okey, di mana M adalah jisim larutan. Okey, larutannya adalah 20 cm padu. Kita tambahkan dengan 20 cm padu, maka nilai M sama dengan 40 gram. Nilai C adalah 4.2 Joule per gram per darjah Celsius. Okey, manakala nilai theta, nilai theta kita tak tahu sebab soalan suruh cari kan berapakah nilai theta. Jadi kalau kita masukkan nilai M, nilai C di sini, masalahnya kita tak boleh buat sebab kita tak tahu nilai theta. Okey, jadi kita dah terberhenti dekat sini Okey, jadi nilai Q kita tak tahu, nilai N pun tak tahu kan? Okey. Tadi kita tak boleh cari nilai Q sebab maklumat tak cukup. Okey, langkah kedua kita cari pula berapakah nilai N. Okey, cari nilai N iaitu bilangan mol mendakan argentum klorida yang terhasil daripada campuran 20 cm padu larutan argentum nitrat 0.5 mol per desimeter padu dan 20 cm padu larutan kalium klorida 0.5 mol per desimeter padu. Okey, caranya kita tulis dahulu persamaan kimia. Okey, kita ada larutan argentum nitrat bertindak balas dengan larutan kalium klorida. Hasilnya adalah mendakan argentum klorida dan juga larutan kalium nitrat. Okey, ini adalah ionnya. Baik. Langkah berikutnya kita tulis persamaan ion mendakan iaitu yang warna ungu ini. Ini adalah persamaan ion mendakan. Pastikan persamaan ini simbang Okey, daripada persamaan ion kita tahu bilangan mol dia, kita ada 1 mol ion argentum bertindak balas dengan 1 mol ion klorida. Hasilnya adalah 1 mol mendakan argentum klorida. Okey, kemudian kita perlu cari berapakah bilangan mol daripada larutan yang digunakan. Ingat, ini adalah bilangan mol daripada persamaan kimia. Kita perlu cari berapakah bilangan mol daripada isi padu larutan yang digunakan. Okey, isi padu larutan argentum nitrat adalah 20 cm padu. Kepekatan dia adalah 0.5. Okey, untuk mencari bilangan mol, ini formula dia. Kita gantikan dalam formula, kita dapatlah bilangan mol 0.01 mol. Okey, begitu juga untuk ion klorida, kita perlu hitung berapakah bilangan molnya. Isi padu 20, kepekatan 0.5, maka bilangan mol yang digunakan adalah 0.01 mol. Okey, jadi sebanyak 0.01 mol ion argentum digunakan, 0.01 mol ion klorida digunakan. Jadi berapakah bilangan mol mendakan argentum klorida terhasil Maka kita buatlah perbandingan 1 mol bersamaan dengan 0.01 mol. Jadi bilangan mol mendakan argentum klorida yang terhasil pun adalah 0.01 mol Baik, sekarang N dah dapat, kita boleh ganti dekat sini sebab N di sini adalah bilangan mol bahan ataupun hasil. Dalam kes ini hasil bilangan mol hasil dia adalah 0.01. Kita gantikan dekat sini. Maka kita dapat nilai Q sama dengan 0.655 kilojoule. Okey, nilai Q di sini kita dapat dalam unit kilojoule dahulu kerana nilai delta H di sini adalah dalam unit kilojoule per mol. Jadi Q di sini dalam unit kilojoule dahulu, kemudian baru kita tukar kepada joule, di mana kita tahu 1 kilojoule bersamaan dengan 1000 joule. Jadi Q bersamaan dengan 655 joule. Okey. Langkah ketiga, cari perubahan suhu campuran iaitu nilai theta bagi tindak balas ini. Okey, kita tahu Q sama dengan MC theta.
Nilai Q dah tahu 655 Joule. Nilai M kita tambahkan jisim kedua larutan, kita dapat 40 gram. Okey, nilai C 4.2 dan kita nak cari nilai theta. Jadi kita masukkan ke semua nilai ini ke dalam persamaan ini. Jadi kita dapatlah nilai theta 655 bahagi 40 bahagi 4.2. Maka nilai theta sama dengan 3.8988 darjah Celsius. Ingat, theta tu adalah suhu. Jadi unitnya darjah Celsius Okey, kemudian kita bundarkan kepada satu tempat perpuluhan, iaitu theta sama dengan 3.9 darjah Celsius. Okey, maka berlaku perubahan suhu sebanyak 3.9 darjah Celsius. Baik, ini adalah persamaan termokimia tindak balas. Okey, oleh kerana nilai delta H adalah negatif, bermakna haba telah dibebaskan ke persekitaran. Ini menyebabkan larutan menjadi panas. Maka kita boleh katakan berlaku kenaikan suhu sebanyak 3.9 darjah Celsius. Okey, selesai. Boleh Baik, contoh 4. Kita diberi persamaan termokimia pemendakan plumbum 2 sulfat di mana nilai delta H-nya adalah negatif 50 kJ per mol. Hitungkan suhu maksimum yang akan dicapai apabila 60 cm padu larutan plumbum 2 nitrat 1.0 mol per desimeter padu bertindak balas dengan 60 cm padu larutan natrium sulfat 1.0 mol per desimeter padu. Suhu awal kedua larutan ialah 29 darjah Celsius. Okey. Jadi soalan ni dia nak tanya hitungkan suhu maksimum. Suhu akhir Baik, diberi suhu awal kedua-dua larutan ialah 29 darjah Celsius. Okey, suhu awal 29. Jadi suhu maksimum ataupun suhu akhir kita tak tahu. Kita nak cari kan. Okey, iaitu theta kita tak tahu, iaitu berapakah perubahan suhu dia. Okey, seperti biasa diberi nilai delta H. Jadi kita tahu formula untuk mencari delta H adalah Q per N. Okey, kalau kita ganti dekat sini delta H tahu, Q tak tahu, N tak tahu. Jadi kita perlu carilah. Cari nilai Q, cari nilai N. Jadi langkah pertama kita cari nilai Q dahulu, iaitu perubahan haba. Formula dia adalah Q sama dengan MC theta. M adalah jisim larutan. Kita tambahkan jisim kedua larutan. 60 tambah 60 kita dapat 120 gram. Nilai C adalah 4.2. Okey, nilai theta. Nilai theta tak tahu. Jadi kalau kita ganti dekat sini kita tak boleh buat sebab nilai theta tak tahu kan. Okey. Jadi nilai theta tak tahu, nilai Q tak tahu, nilai N pun tak tahu. Jadi langkah berikutnya kita cari pula nilai N. Ya. Langkah kedua cari N, iaitu bilangan mol mendakan plumbum 2 sulfat yang terhasil daripada campuran 60 cm padu larutan plumbum 2 nitrat 1.0 mol per desimeter padu dan 60 cm padu larutan natrium sulfat 1.0 mol per desimeter padu. Jadi kita diberi persamaan ion mendakan. Ini soalan dah bagi ni. Kita salin saja. Daripada persamaan ion mendakan, kita tahu berapakah bilangan mol yang digunakan. Kita ada 1 mol ion plumbum 2, kita ada 1 mol ion sulfat. Hasilnya adalah 1 mol mendakan plumbum 2 sulfat. Jadi kita perlu kira berapakah bilangan mol dari larutan yang digunakan. Jadi kita tahu V-nya 60 untuk ion plumbum 2. M dia 1.0. Maka untuk cari bilangan mol, formulanya adalah MV per 1000. Maka kita dapatlah bilangan molnya 0.06. Begitu juga untuk ion sulfat, kita gunakan kaedah yang sama. Isi padu 60, kepekatan 1.0, maka bilangan mol adalah 0.06 mol. Ya. Ini bermaksud sebanyak 0.06 mol larutan ion plumbum 2 digunakan, 0.06 mol ion sulfat digunakan. Maka hasilnya adalah, berapa hasilnya? Kita guna kaedah perbandingan ya. Hasilnya juga adalah 0.06 mol. Sebab 1 mol bersama dengan 0.06 mol. Maka nilai N dah tahu, kita boleh ganti dekat sini ya. Ingat di sini adalah nilai N hasil dia. Kita
kita ganti nilai N, maka kita boleh dapatlah nilai Q. Kita darab kan, 50 darab 0.06, kita dapat 3 kilojoule. Ingat, di sini kita dapat kilojoule dahulu. Sebab di sini adalah delta H, unitnya adalah kilojoule per mol. Kemudian baru kita tukar kepada joule. 1 kilojoule bersama dengan 1000 joule. Jadi, Q bernilai 3000 joule. Okay, langkah ketiga, cari perubahan suhu campuran iaitu theta bagi tindak balas ini. Q sama dengan MC theta. Q dah dapat tadi, M pun dah tahu, C dah tahu, theta yang tak tahu. Jadi kita gantikan semua maklumat itu di sini. Kita boleh cari nilai theta. 3000 bahagi 120 bahagi 4.2. Jadi theta bersama dengan 5.9524 darjah Celsius. Bundakan kepada satu tempat perpuluhan, maka kita dapat theta sama dengan 6.0 darjah Celsius. Maka berlaku perubahan suhu sebanyak 6 darjah Celsius. Theta ni adalah perubahan suhu. Baik, ini adalah persamaan termokimia. Kita ada delta H sama dengan negatif 50. Oleh kerana nilai delta H adalah negatif, bermaksud haba telah dibebaskan. Ini menyebabkan larutan menjadi panas. Maka kita boleh katakan berlaku kenaikan suhu sebanyak 6 darjah Celsius. Okey. Baik. Suhu awal 29 darjah Celsius. Jadi, untuk cari suhu akhir iaitu suhu maksimum, kita tambahlah kenaikan dia. Kenaikan dia 6 darjah Celsius kan. Jadi, kita dapatlah suhu akhir adalah 35 darjah Celsius. Okey, selesai. Boleh Baik, jadi sila buat latihan di dalam buku kerja, muka surat 152 dan 153, soalan nombor 3. Sekian, terima kasih.